Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Noah. Okey, untuk perkongsian kali ini kita akan teruskan dengan topik yang ke-11 iaitu transformasi isometri. Kita akan bincangkan subtopik 11.1 iaitu transformasi. 11.1.1 transformasi dalam bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek. 11.1.2 kekongruenan. Murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 207 hingga 211. Tapi sebelum itu, kepada yang masih belum lagi subscribe channel Cikgu Noah, anda bolehlah tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian-perkongsian saya yang seterusnya. Okey, jom kita mula. Transformasi dalam bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi satu objek. Okey, transformasi melibatkan pemindahan titik pada suatu satah. Okey, sebelum transformasi berlaku, bentuk rajah asal dinamakan objek. Okey, kita tengok pada gambar rajah ini. Okey, ini yang gambar rajah asal, iaitu yang kita namakan sebagai objek. Okey, begitu juga dengan yang ini. Ini adalah objek. Dan selepas transformasi, bentuk itu dinamakan image. Okey, di sini objek, di sini adalah image. Yang ini pun sama, di sini objek, yang ini adalah image. Okay, dan transformasi merupakan padanan suatu titik pada suatu satah. Apabila objek bergerak dalam suatu transformasi, setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Transformasi. Transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Perlu diingat, bentuknya adalah tidak berubah. Okay. Pergerakan objek itu tidak melibatkan perubahan rupa bentuk. Okey, rajah di sebelah, rajah ini menunjukkan pergerakan objek A, B, C, D ke image A prime, B prime, C prime, D prime dengan pergerakan 3 unit ke kanan. Okey, 3 unit ke kanan. Kalau kita tengok A kepada A prime. Okey. 1, 2, 3. Okey, ke kanannya adalah 3 unit. B ke B prime. Okey, ke kanannya adalah 3 unit. 1, 2, 3. Okey. Dan 3 unit ke atas. Okey, tadi kita tengok ke kanan. Sekarang pergerakannya ke atas. Okey, contohnya di sini. A kepada A prime. Pergerakan ke atasnya 1 unit, 2 unit, 3 unit. Okey, yang mudah kita nampak pergerakan B kepada B prime. Okey, pergerakan ke atasnya 1, 2, 3. Okey, kita tengok contoh 1. Antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa?
Okey, yang A, ya, A kita katakan dia transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk. Okey, bentuknya tidak berubah. Okey, B, daripada N ke M. Ini juga merupakan satu transformasi kerana hanya berubah kedudukan dan tidak berubah bentuk. Okey, kedudukannya adalah berubah. Tapi bentuknya masih lagi sama. Okey, C, P kepada Q. Kalau kita tengok P ni, bintang yang ada berapa pucu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pucu. Tapi Q sudah berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pucu. So, C ini kita katakan bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. Okey, seterusnya yang D. Bentuk K kepada bentuk L. Okey, bentuk K ni bentuk trapezium. Bentuk L ni sudah berubah jadi bentuk segi empat tepat. So, D ini kita katakan bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. Okey, untuk kes C dengan D ini, dianya adalah bukan transformasi kerana bentuk telah berubah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang kedua. Rajah di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F ialah objek. Okey, yang ini adalah objek. Manakala P, Q, R, S, T, U ialah image. Okey, nyatakan image bagi titik C. Okey, ini adalah objek. Ini dia punya titik C. Sekarang kita nak tentukan di mana image titik C tersebut. Okey, so image pada titik C ialah pada T. Okey, pada T kerana bentuk yang sama tetapi kedudukannya yang berlainan. Seterusnya garisan AB. Mana image bagi garisan AB? Okey, image bagi garisan AB ialah RS kerana image itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Dan C sudut BCD. BCD. Okey, image bagi sudut BCD ialah sudut STU. Kerana sudut BCD mempunyai saiz yang sama dengan sudut STU. So, kita nampak di sinilah bentuk ini masih lagi tidak berubah. Cuma dia berubah kedudukan, dia jadi terbalik. Okey. Seterusnya, kita tengok 11.1.2 iaitu kekongrunan. Apa itu kekongrunan? Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okay, bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Dia tak kira bagaimana dia bergerak. Asalkan saiz yang sama, bentuk yang sama, kita katakan dua objek itu adalah kongruen. Dan alat biasa yang digunakan untuk menentukan kekongruenan ialah pembaris, protektor, jangka lukis dan juga kertas tulis. Anda boleh menggunakan alatan ini untuk meneroka sifat kekongruenan. Okey, contoh pada gambar rajah ini, kita tengok gambar rajah segitiga ABC. Okey, ABC. Di sini kalau kita tengok AB,
AB sama dengan A prime B prime, AC sama dengan A prime C prime, begitu juga dengan BC sama dengan B prime C prime. Okey, sudut CAB sama dengan sudut C prime A prime B prime, begitu juga dengan sudut CBA sama dengan sudut C prime B prime A prime. Okey, saiz sama, bentuk yang sama. So, kita katakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga A prime B prime C prime. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, antara dua pasangan rajah di bawah, yang manakah kongruen? Nyatakan sebabnya. Okey, yang pertama yang A, ini kalau kita tengok bentuk segitiga. Okey, yang ini pun segitiga tapi saiznya sudah berubah. So, A ini kita katakan tidak kongruen kerana saiznya adalah tidak sama. Okey, manakala yang B kongruen kerana saiz sama walaupun kedudukan dan orientasinya tidak sama. Okey. So, untuk menentukan kongruen, okey, sama ada kongruen ataupun tidak, kita tengok kepada bentuk dan saiz yang sama. Okey, orientasi ini ialah perubahan. Okey, perubahan pergerakan itu contohnya sama ada mengikut arah jam, lawan arah jam, pergerakan sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, itu kita katakan kekongruenan. Okey, so sebagai latihan untuk murid hari ini, jom cuba 11.1 pada muka surat 211. Okey, murid boleh jawab soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, murid jawab soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 pada muka surat 211. Okey, sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Diharapkan murid-murid dapat faham apa yang kita bincangkan. Okey, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notification serta share perkongsian ini. Sekian, terima kasih.